Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini isu yang paling hangat sekali yang saya berjaya temui untuk kongsikan dengan Anda pada petang ini. Anda mungkin masih ingat tentang kes pembunuhan paling kejam, paling berprofil tinggi di Malaysia, yaitu pembunuhan kejam terhadap Altan Tuya. Sehingga ke hari ini kita belum tahu lagi siapa dalang sebalik pembunuhan kejam Altan Tuya tersebut. Namun demikian, beberapa waktu ini mula timbul semula nama orang yang dipertanggungjawabkan yang telah membunuh Altan Tuya 1000, yaitu Sirul. Sirul sebenarnya sepatutnya dihukum dihukum mati, mandatory mati. Tetapi beliau telah pun ke Australia kalau saya tak silap, dan sekarang ini diusahakan untuk pulang semula ke Malaysia kerana hukuman mati mandatori telah pun dimansuhkan. Namun demikian, menjadi persoalan kita ialah, adakah Sirul akan mendedahkan siapa dalang pembunuhan Altan Tuya yang sebenar-benarnya? Sirul hari ini dilaporkan dari Malaysia kini tetap kunci mulut dalam pembunuhan Altan Tuya. Sebenarnya kita nak tahu jugalah kan, adakah betul Sirul ini hanya orang suruhan yang membunuh Altan Tuya? Tapi yang menyuruh, yang mengarahkan itu kita tak tahu lagi siapa. Jadi siapa dalang pembunuhan Altan Tuya? Tak lama lagi mungkin kita akan ketahui kalaulah Sirul membuka mulut. Saudara, selepas 9 tahun ditahan dalam tahanan immigration di Australia, bekas anggota unit tindakan khas UTK Sirul Azhar Umar akhirnya dibebaskan awal bulan ini dan kini tinggal bersama keluarganya di Canberra. Bagaimanapun, Sirul tetap mengunci mulut mengenai misteri kematian Altan Tuya 1000 dan siapa yang mengarahkan pembunuhan wanita warga Mongolia berkenan. Baiklah, selama bertahun-tahun orang di negara saya menunggu tentang siapa yang memberi arahan. Tetapi sehingga kini saya tidak boleh beritahu, kata Sirul. Macam mana mahu supaya? Macam mana kita nak buat supaya Sirul boleh buka mulut? Sudah dikenakan hukuman mati pun masih tidak membuka mulut. Bukankah itu sesuatu yang sangat misteri? Adakah orang yang amat ditakuti oleh beliau? Saudara-saudara sekalian, itu kata-kata Sirul dalam program wawancara 101 is di Al Jazeera yang disiarkan pagi ini. Sirul tidak menyatakan mengapa dia tidak dapat mendedahkan identiti dalam pembunuhan yang dikatakan itu. Namun begitu, Sirul berkata, dia diberitahu oleh pegawai atasannya, Azila Hadri, bahawa mereka menjalankan operasi khas untuk Najib Razak yang merupakan timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan ketika itu. Sirul juga mendedahkan dalam program itu bahawa dia telah dibayar untuk berdiam diri sebelum ini. Dia juga berkata, walaupun selamat di negara orang, masih terdapat usaha untuk mengawal dirinya. Tak mahu cakap bohong. Sehingga kini ada seseorang yang mengawal saya. Umar, awak jangan bercakap, awak diam, kata Sirul. Ini Australia. Sesiapa sahaja boleh bercakap, bukan? Jadi saya mengambil pendirian, saya bercakap perkara yang benar. Kerana saya ingin mendedahkan dan kemudian beritahu kebenaran sekarang. Saya mahu membina kehidupan baru di Australia, kata Sirul. Saya tidak mahu bercakap bohong di sini, katanya. Ditanya siapa yang dimaksudkan untuk dilindungi dengan tindakannya berdiam diri, Sirul menjawab, sejujurnya saya akan beritahu Anda secara khusus untuk melindungi bekas timbalan Perdana Menteri pada masa itu, yaitu Najib Razak. Jadi begitulah jawapan saya, katanya. Untuk rekod, Najib berulang kali menafikan
terlibat dalam pembunuhan Altantuya dan pernah mendakwa ia adalah sebahagian daripada konspirasi antarabangsa untuk menjatuhkannya. Altantuya diculik dan dibunuh di Shah Alam pada Oktober 2006 dengan mayatnya diletupkan menggunakan bahan letupan tentera. Dua daripada pengawal pribadi Najib, yaitu Sirul dan Azila, disabitkan bersalah atas pembunuhan itu pada tahun 2009. Bagaimanapun, Mahkamah Rayuan membatalkan sabitan itu pada 2013 dan memerintahkan kedua-dua mereka dibebaskan. Ketika pihak pendakwaan merayu kes, Sirul melarikan diri ke Australia. Mahkamah Persekutuan kemudian mengekalkan hukuman bersalah dan mengembalikan semula hukuman mati mandatori kepada kedua-dua tertuduh. Azilah kini menunggu hukuman mati di penjara Sungai Buloh. Semasa menunggu di hukuman mati, Azilah mendakwa Najib telah mengarahkannya untuk menangkap dan menghapuskan Altantuya yang dikatakan sebagai perisik asing. Sementara itu, Sirul ditangkap dan ditahan oleh pihak berkuasa Australia pada Januari 2015. Susulan notis merah Interpol yang dikeluarkan terhadapnya dan oleh kerana tinggal lebih masa di negara itu. Bagaimanapun, Australia tidak dapat mengekstradisi Sirul ke Malaysia kerana dasar negara itu tidak menghantar pulang individu yang menghadapi hukuman mati ke negara asal mereka. Walaupun Malaysia telah memansuhkan hukuman mati mandatori dan mengenakan moratorium terhadap pelaksanaan hukuman mati itu sendiri tidak dimansuhkan. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasruddin Ismail berkata, tanggungjawab berada di atas Sirul melalui peguamnya untuk memohon mahkamah meringankan hukuman daripada hukuman mati kepada penjara. Jika dia tidak memohon atau menambah atau mahkamah menolak permohonannya, Saifuddin mengakui Sirul berkemungkinan kekal sebagai individu yang bebas di Australia. Pada 8 November, Mahkamah Tinggi Australia memutuskan bahawa penahanan immigration tanpa tempoh ditetapkan adalah bertentangan undang-undang. Ini dilaporkan mengakibatkan pembebasan 92 orang termasuk Sirul. Bagaimanapun, 101 East melaporkan kerajaan Australia tidak mengenakan sebarang syarat perintah berkurung atau pemakaian peranti pengesan di badan Sirul. Dalam pada itu, Sirul menyatakan kebimbangannya untuk kembali ke Malaysia dan merayu untuk diterima di Canberra. Saya berasa dalam bahaya di sana kerana saya sedar bahawa ia benar-benar tidak selamat untuk saya kembali ke sana. Walau apapun, saya mahu membina kehidupan bersama anak saya di Australia, kata beliau lagi. Saya merayu kepada masyarakat di sini, tolong terima saya. Saya berjanji kepada anak saya tidak akan pernah melanggar undang-undang di sini. Saya ikut semuanya, tolong terima saya. Siapapun saya di sini, kata beliau. Saya suka Australia, sungguh. Dari hati saya, dari jiwa saya, beri saya peluang kedua, kata beliau. Satu perkara lagi, saya mohon maaf kepada keluarga si mati. Anda tahu Altantuya, tolong maafkan saya. Itu sahaja, katanya. Beberapa komen daripada netizen tentang cerita ini ialah daripada Mr. Sakau. Beliau tulis, apakah cerita seterusnya? Siapa yang terlibat sama? Otak Sen terkata, ini berita tragedi. Adakah benar-benar Najib terlibat, kata beliau. Dah jatuh ditimpa tangga 2 kali. Semua dah selesai, dah tak dapat dibersihkan lagi. Karier dalam politik memang dah tamat, kata beliau. Allah lebih mengenali atau mengetahui kata yang benar. Balasan di dunia tidak sebegitu dahsyat berbanding di akhirat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.